Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan izin dan rahmatnya. Kita masih dikurniakan dengan kesihatan dan kesempatan masa untuk kita sama-sama bertemu pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan melihat sebuah hadis berkaitan dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Kita lihat hadis ini. An Anasin qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Daripada Anas katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurnanya keimanan seorang daripada kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku ini lebih dikasihi, min walidihi, daripada bapanya, wa waladihi, dan daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan daripada manusia seluruhnya. Baik, hadis daripada Anas ni menerangkan tentang kewajipan untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mestilah melebihi daripada kecintaan kita kepada Nabi sebut di sini kepada bapa, termasuklah ibu bapa, kemudian kepada anak-anak, dan juga daripada segala yang ada di dunia ni. Kerana kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu perintah daripada Allah dan tanda kita ni mencintai Allah. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi ni merupakan suatu kecintaan yang dia bukanlah bersifat tabi'i ataupun fitrah yang ada pada diri manusia. Kecintaan kepada Nabi ini perlu kepada ilmu, perlu kepada kefahaman, perlu kepada ketakwaan. Seseorang yang tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai kefahaman terhadap agama, maka dia tak akan dapat untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Kerana kecintaan kepada Nabi ini bukanlah kecintaan yang fitrah seperti mana kecintaan kepada ibu bapa ataupun orang yang lebih tua. Itu dipanggil mahabbah ijlal ataupun kecintaan yang disebabkan penghormatan. Seseorang itu dia menjadi fitrah bagi seorang untuk dia memuliakan orang yang lebih tua daripadanya. Sama ada mungkin ibu bapanya, datuk neneknya, makcik pakciknya dan sebagainya. Jadi itu fitrah bagi manusia untuk memuliakan orang yang lebih tua daripada dirinya. Jadi itu mahabbah jenis ini
ada pada semua manusia, sama ada golongan yang beriman, bahkan juga ada pada golongan yang kafir kepada Allah. Ini golongan yang kafir yang ingkar sekalipun, mereka cintakan ibu bapa mereka, ataupun orang yang lebih tua di kalangan kaum keluarga mereka. Kemudian kecintaan jenis yang kedua atau mahabbah jenis yang kedua disebut sebagai mahabbah syafaqah, iaitu kecintaan yang lahir daripada perasaan belas kasihan, itu kepada anak-anak kecil yang tak berupaya untuk melakukan apa-apa dengan sendiri. Jadi kita sebagai manusia bila melihat anak-anak yang kecil, dia fitrah untuk timbulnya sifat kasih sayang kepada mereka. Itu dipanggil mahabbah syafaqah, belas kasihan. Begitu juga kalau kita melihat orang yang mungkin ditimpa dengan suatu musibah, jadi kita kesian dekat dia. Jadi ini merupakan fitrahnya daripada semua manusia, sama ada yang beriman ataupun yang kafir, yang ingkar, yang musyrik ke. Jadi semua manusia ada perasaan ni. Bila melihat anak yang kecil, bila melihat orang yang ditimpakan dengan musibah, maka akan timbul perasaan belas kasihan kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiganya, mahabbah musyakalah ataupun kecintaan disebabkan persamaan yang ada di antara kita dengan seorang yang lain. Iaitu kita kasihkan sesama Muslim contohnya, yang sama agama dengan kita. Kita kasihkan rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kita dalam pekerjaan dan sebagainya. Begitu juga dengan jiran yang tinggal di satu tempat yang sama dengan kita. Jadi ini juga merupakan kasih sayang yang fitrah yang ada pada diri manusia, sama ada dia beriman ataupun dia kafir musyrik kepada Allah. Iaitu kasih sayang disebabkan persamaan yang ada di antara sesama mereka. Sama ada mungkin dari segi agamanya, bangsanya, tempat tinggalnya, tempat bekerjanya. Jadi akan wujud perasaan kasih disebabkan persamaan tersebut. Tetapi kecintaan kepada Nabi SAW ini, dia mestilah melebihi daripada ketiga-tiga jenis mahabbah ataupun kecintaan yang disebutkan tadi. Itu mahabbah ijlal, disebabkan penghormatan. Mahabbah syafaqah disebabkan belas kasihan. Ataupun mahabbah musyakalah disebabkan persamaan yang ada. Jadi kasih cintaan kepada Nabi ini mestilah melebihi ketiga-tiga jenis ini. Dan kecintaan kepada Nabi hanya akan dapat hadir dalam diri seorang itu hasil daripada ilmu, kefahaman dan juga ketakwaannya. Allah menyebutkan, kalau kita lihat dalam surah 9 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapa-bapa kamu, nenek moyang kamu, wa abna'ukum,
dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara mara kamu, wa azwajukum, dan pasangan kamu, wa ashiratukum, dan ahli keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu peroleh, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sukakannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan lebih kamu cintai daripada jihad pada jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah kamu semua sehinggalah Allah mendatangkan keputusannya, iaitu mendatangkan azab siksaannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tak akan memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik itu. Di sini Allah menyebutkan tentang kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasul dan kepada jihad pada jalan Allah. Ini mestilah melebihi daripada cinta seorang itu kepada apa-apa sahaja, sama ada ibu bapanya, nenek moyangnya, anak-anaknya, saudara maranya, pasangannya, kaum keluarganya, tempoh hartanya, perniagaannya, dan tempat tinggalnya. Ini semua mestilah tidak melebihi kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada jihad pada jalan Allah. Dan Allah mengancam golongan yang mencintai yang lain ini, melebihi cintakan kepada Allah dan juga Rasul dan jihad fisabilillah. Allah mengancam mereka dengan azab, siksaan yang akan menimpa golongan yang sebegini. Jadi sebab itulah kita kata kecintaan kepada Nabi ini merupakan suatu perintah kepada Allah. Dan Allah gandingkan dengan kecintaan kepada Allah dan juga kepada Nabi itu sekali. Dia maksudnya tak ada golongan yang cintakan Allah tapi tak cintakan Nabi, tak cintakan jihad pada jalan Allah. Siapa yang mendakwa dia mencintai Allah, maka tentulah dia akan mencintai Nabi dan juga mencintai untuk berjihad pada jalan Allah, kerana ia datang sekali. Dalam surah lain, dalam surah 33 ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Dan nabi itu lebih utama terhadap orang-orang yang beriman lebih daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri baginda adalah ibu-ibu kepada orang-orang yang beriman itu. Dia Allah sebutkan di sini tentang Nabi itu lebih utama kepada setiap orang-orang yang beriman lebih daripada diri dia sendiri. Kalau seorang itu dia cintakan diri dia, maka tentulah dia perlu untuk mencintai Nabi lebih daripada itu lagi. Sebab itu merupakan suatu perintah daripada Allah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama terhadap orang-orang yang beriman itu lebih daripada diri mereka sendiri. Ada sebuah hadis berkaitan dengan ayat ini. Hadis daripada Umar bin Al-Khattab. Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Al-Khattab. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah,
la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Daripada Zuhrah bin Ma'bad, bahwasanya beliau mendengar datuknya iaitu Abdullah bin Hisham mengatakan, kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu baginda sedang memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Kemudian lalu Umar berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, benar-benar engkaulah yang paling aku cintai lebih daripada segala-galanya melainkan daripada diri aku sendiri. Jadi maksudnya di sini kata Umar, dia cintakan Nabi ini lebih daripada segala-galanya kecuali daripada diri dia sendiri. Jadi ketika ini Umar cintakan diri dia lebih daripada Nabi lah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wahai Umar, demi Allah, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, demi Allah, itu Tuhan yang di tangannya, nyawaku di tangannya, engkau tidak akan sempurna keimanan engkau sehinggalah aku ini lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kemudian Umar berkata kepada baginda, maka sesungguhnya sekarang demi Allah, benar-benar engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, al-an ya Umar. Sekarang ini wahai Umar, maka sempurnalah keimanan engkau. Daripada hadis ini Nabi menyatakan bahawasanya kecintaan kepada Nabi itu mestilah melebihi segala-galanya. Dalam hadis yang utama tadi disebutkan lebih daripada cinta kepada kedua ibu bapa, anak-anak dan dunia seluruhnya, manusia seluruhnya. Dalam hadis ini disebutkan mesti lebih dicintai daripada diri kita sendiri. Jika tidak, maka seorang itu tak akan sempurna iman dia kepada Allah dan juga kepada Rasul. Kerana antara tanda kesempurnaan iman itu adalah mencintai Allah, kemudian mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dirinya sendiri. Dan hari ini kita, sebahagian di kalangan kita mungkin menyambut Maulidur Rasul. Kerana sebahagian daripada ulama menyatakan 12 Rabiul Awal merupakan tarikh kelahiran baginda. Tapi sebenarnya berkaitan dengan tarikh kelahiran baginda itu terdapat banyak pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan 8 hari bulan, ada yang menyebutkan 9 hari bulan, ada yang menyebutkan 10 hari bulan. Jadi ulama tak bersepakat pada tarikh lahir, bilakah Nabi dilahirkan itu. Kerana ketika zaman Nabi dahulu, para sahabat mereka tidaklah membuat sambutan dan sebagainya bila tibanya hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kerana para sahabat mereka sentiasa, mereka tahu kewajipan mereka adalah untuk sentiasa ingat, sentiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian selepas kewafatan baginda, mereka kena sentiasa ingat
ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kerana yang penting adalah bagi orang yang beriman itu untuk mengingati pesanan-pesanan ataupun ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kelahiran, maka itu bukanlah suatu tuntutan dalam agama. Tetapi bila masuknya bulan Rabiul Awal, kalau kita sekadar nak menceritakan berkenaan dengan sejarah Nabi, kewajipan mencintai Nabi tanpa dilakukan ibadah-ibadah yang tertentu, maka kalau sekadar macam tu tak mengapalah. Jadi macam kita hari ini, kita masuk bulan Rabiul Awal, khususnya hari ini 12 Rabiul Awal, jadi kita ceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masih lagi boleh dibenarkan tanpa kita melakukan ibadah-ibadah yang bersifat khusus yang tertentu. Kerana para sahabat Nabi, mereka tidak pernah membuat sambutan ataupun tidak pernah melakukan ibadah tertentu bila masuknya hari kelahiran, bila tibanya hari kelahiran Nabi itu. Bahkan para ulama sekalipun mereka berbeza pendapat berkenaan dengan tarikh kelahiran Nabi itu. Cuma yang disepakati adalah kelahiran Nabi berlaku pada bulan Rabiul Awal, kemudian berlaku pada hari Isnin, sebab hari Isnin itu disebutkan dalam hadis Nabi. Kemudian berlaku pada tahun gajah. Jadi itu antara kesepakatan para ulama itu berkaitan kelahiran Nabi ini pada hari Isnin, pada bulan Rabiul Awal, jadi yang disebutkan 8, 9, 10 ataupun 12 hari bulan. Dan kemudian berlaku pada tahun gajah. Kerana yang penting bukanlah hari kelahiran baginda tu, tapi apa yang baginda tinggalkan kepada umat Islam supaya mereka mengikutnya, itu Quran dan juga As-Sunnah itu. Antara perkara yang menjadi tanda atau membukti seorang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Allah sebutkan dalam surah 49 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu membelakangkan Allah dan juga Rasulnya. Jadi bila disebut Allah dan juga Rasul itu, maksudnya janganlah kamu membelakangkan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini satu larangan daripada Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kewajipan mereka mestilah sentiasa mendahulukan Allah dan juga Rasul. Sentiasa mendahulukan Quran dan juga As-Sunnah itu melebihi segala-galanya. Kerana itulah tanda kecintaan mereka kepada Allah dan juga Rasul. Ya ayyuhallazina amanu,
la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara-suara kamu melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kamu mengeraskan suara kamu kepadanya seperti mana kerasnya ucapan suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yang akan menyebabkan gugur segala amalan kamu dalam keadaan kamu tidak menyadari perkara tersebut. Di sini Allah sebutkan tentang adab orang-orang yang beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masih hidup, maka tak boleh untuk mengangkat suara di hadapan Nabi. Tak boleh untuk keraskan suara. Seperti mana seseorang yang mungkin memanggil rakannya, kawannya dengan suara yang keras, suara yang tinggi. Tapi terhadap Nabi tak boleh dilakukan perkara yang sedemikian. Sebab itu merupakan suatu perkara yang tak beradab kepada Nabi. Yang mana kesannya boleh menyebabkan akan terhapus amalan soleh yang dilakukan. Jadi itu ketika Nabi masih hidup. Jadi selepas kewafatan Nabi, maka begitu jugalah bagi seorang yang beriman itu, apabila mendengar hadis-hadis Nabi SAW, maka hendaklah dia dahulukan daripada kata-kata manusia yang lain. Tak boleh untuk dia samakan. Kalau nak ketika Nabi masih hidup, tak boleh samakan kata-kata Nabi itu dengan kata-kata orang yang lain. Kalau nak panggil Nabi, tak boleh panggil dengan suara yang keras seperti mana panggil orang yang lain. Selepas kewafatan Nabi ini, seorang yang beriman, bila mendengar hadis-hadis Nabi, maka hendaklah dia dahulukan daripada kata-kata yang lain. Jadi apa yang Nabi sampaikan kepada kita adalah ayat-ayat Allah, Al-Quran. Begitu juga sabda baginda, hadis ataupun sunnah itu. Dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, an Anasin anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalih bisir. Faqala ba'duhum la atazawwaju an-nisa. Waqala ba'duhum la akulu lah. Waqala ba'duhum la anamu ala firash. Fahamidallah wa athna alaih. Faqala ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza lakinni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Daripada Anas katanya, ada sekumpulan manusia di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada para isteri Nabi tentang amalan baginda ketika baginda berseorangan, ketika berada di rumah bersama-sama dengan isteri baginda, bukan ketika berada di masjid yang dapat dilihat oleh orang yang ramai. Faqala ba'duhum la atazawwajun nisa. Selepas diceritakan kepada mereka tentang bagaimana amalan Nabi ketika berseorangan, lalu para sahabat tadi, sebahagian mereka mengatakan, la atazawwajun nisa, aku tak akan menikahi wanita. Wa qala ba'duhum la akulul lahm. Kata sebahagian yang lain, aku tidak akan makan daging.
Wa qala ba'dhum la anamu ala firash. Kata mereka, sebahagian mereka lagi, aku takkan tidur di atas tilam. Kerana mereka, ketika diceritakan kepada mereka, mereka nampak bahawasanya amal Nabi itu sangat-sangat jauh lebih hebat nak dibandingkan dengan amalan yang mereka lakukan. Jadi sebab tu mereka mengatakan mereka tak nak untuk berkahwin, tak nak untuk makan daging dan tak nak untuk tidur di atas tilam. Fahamidallah wa asna alaih. Lalu selepas peristiwa itu sampai kepada Nabi, baginda lalu memuji Allah dan kemudian mengucapkan faqala ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza. Apakah yang berlaku kepada sekumpulan di kalangan kamu yang mengatakan begini dan begini. Dia mengatakan perkara tadilah yang tak nak untuk kahwin, tak nak untuk makan daging dan tak nak untuk tidur di atas tilam. Lakinni usalli wa anam. Akan tetapi aku ini salat dan aku juga tidur. Wa asumu wa uftiru. Dan aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah di kalanganku. Jadi Nabi sebutkan golongan sahabat yang ingin melakukan ibadah mengikut akal fikiran mereka, disebabkan mereka bandingkan diri mereka dengan Nabi itu. Nabi seorang yang maksum yang telah pun dijanjikan dengan syurga dan terpelihara daripada dosa, pun melakukan ibadah yang hebat bagi pandangan mata mereka, maka mereka beranggapan mereka perlu buat lebih baik lagi daripada itu lagi, walaupun dia menyelisihi perbuatan Nabi SAW. Sebab itu Nabi sebutkan siapa yang membenci sunnah Nabi, itu tak nak hendak mengikut apa yang Nabi lakukan, falaisa minni, maka dia bukanlah di kalanganku. Jadi sebab itu kewajipan bagi setiap orang yang beriman adalah mendahulukan Al-Quran dan juga sunnah Rasul itu. Jadi apa yang Rasul lakukan, maka itulah yang terbaik. Tak ada yang lebih baik daripada apa yang Rasul lakukan. Walaupun mungkin pada fikiran manusia, ini Nabi itu dah diampunkan dosanya, dijamin syurga. Jadi mungkin baginda tak perlu untuk buat perkara-perkara yang sebegini. Tapi kita ni sebagai manusia yang lemah, yang banyak dosa, maka kita kena buat lebih lagi daripada apa yang Nabi lakukan. Sedangkan yang paling baik adalah apa yang baginda lakukan. Dan siapa yang menyalahi apa yang baginda lakukan, maka inilah golongan yang membenci sunnah Nabi. Maka dia bukanlah di kalangan Nabi. Kemudian ada satu kata-kata daripada Uthman berkenaan dengan kecintaan kepada Allah dan juga Rasul. Dikata Uthman bin Affan, man ahabbal Quran ahabballaha wa rasuluh, ahabballaha wa rasulah. Siapa yang mencintai Al-Quran, dia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Faman ahabba syai'an aktsaru min zikrihi. Sesiapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak untuk menyebutnya, mengingatinya. Wala syai'un 'indal muhibbina ahla min kalami mahbubihim. Dan tiada sesuatu di sisi seorang yang mencintai itu yang lebih manis buatnya daripada kata-kata sesiapa yang dia cintai. Fahuwa lazzatu qulubihim wa ghayatu matlubihim. Maka kata-kata orang yang dia cintai itulah suatu kelazatan buat hatinya dan suatu perkara yang menjadi tujuan matlamat yang dikehendakinya. Dikata Uthman, siapa yang cintakan Quran, maka dia telah mencintai Allah dan juga Rasulnya. Di antara bukti
cintakan Allah dan juga Rasul adalah mencintai Al-Quran. Dan siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sentiasa menyebutkannya. Jadi siapa yang mencintai Al-Quran, dia akan sentiasa membacanya, mempelajarinya, melaksanakan tuntutannya. Begitu juga siapa yang mencintai sunnah Rasul, maka dia akan sentiasa membaca hadis-hadis Nabi, mempelajari hadis-hadis Nabi dan nak melaksanakan perintah-perintah Nabi itu. Faman ahabba syai'an aktsar min zikri, siapa yang cintakan sesuatu, dia akan banyak untuk menyebutnya, membacanya, mengingatinya. Wala syai'un indal muhibbin ahla min kalami mahbubihim, dan tak ada sesuatu pun bagi seorang yang mencintai seseorang itu melainkan kata-kata orang yang dia cintai itu, itulah yang paling manis buatnya. Jadi orang yang cintakan Allah dan juga Rasul, maka tentulah kata-kata Allah dan juga Rasul itulah yang paling dia suka. Fahuwa lazzatu qulubihim wa ghayatu matlubihim, maka itulah kata-kata orang yang dicintai itulah menjadi kelazatan buat hatinya dan menjadi matlamat yang dia mencarinya, dia kehendakinya. Jadi orang yang cintakan Allah dan juga Rasul, maka Quran dan juga hadis-hadis Nabi itu suatu perkara yang manis buatnya, suatu yang dia sukakan, suatu yang dia sentiasa mencari-carinya. Itu tanda orang yang cintakan Allah dan juga Rasul. Ini kata-kata Khalifah Uthman bin Affan. Jadi tanda yang pertama mencintai Nabi adalah mencintai Al-Quran dan juga As-Sunnah, atau mendahulukan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu lebih daripada yang lain, lebih daripada kata-kata ibu bapa, kata-kata ulama, kata-kata tok guru dan sebagainya. Yang lain itu datang selepas daripada kata-kata Allah dan juga Rasul. Kemudian di antara tanda mencintai Nabi SAW adalah dengan mengucapkan selawat dan juga salam ke atas baginda SAW. Allah menyebutkan dalam surah 33 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka berselawat ke atas Nabi. Iaitu Allah berselawat ke atas Nabi dengan memberikan, menyebutkan pujian, memuji baginda di sisi para malaikatnya. Dan Allah melimpahkan rahmat, kebaikan, keberkatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahan baginda dan memelihara baginda daripada dosa-dosa. Manakala para malaikat, mereka juga berselawat ke atas Nabi, iaitu mereka memohonkan keampunan, kebaikan buat Nabi SAW. Diperintah Allah ke atas orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu ke atasnya dan
ucapkanlah salam kepadanya dengan salam penghormatan yang sepenuhnya. Di antara tanda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan selawat dan juga salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara adab dalam berdoa, Nabi ajarkan ketika kita nak memohon kepada Allah, sebelum kita mohon kepada Allah dalam doa-doa kita mulakan dengan pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah, dan kemudian kita mendoakan atau berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah kita mohon doa kepada Allah. Jadi ada satu peristiwa di mana seorang sahabat dia tiba-tiba berdoa tanpa memulakan dengan pujian kepada Allah dan juga selawat ke atas Nabi. Jadi Nabi menyebutkan dia ni seorang yang tergesa-gesa. Jadi dalam nak berdoa ni antara adabnya kita mulakan dengan alhamdulillah dulu, pujian kepada Allah. Kemudian selawat ke atas Nabi. Kemudian barulah kita mohon kepada Allah apa yang kita nak itu. Seperti mana adab apabila seorang yang mungkin bertemu dengan orang yang ada kedudukan, pembesar dan sebagainya, maka tentulah ada protokol yang tertentu, adab yang perlu untuk diikuti. Begitu juga dalam nak berdoa kepada Allah ni, Nabi ajarkan kita puji Allah dulu, kita selawat ke atas Nabi, dan kemudian barulah kita mohon doa kepada Allah. Jadi ini sama dengan apa yang Nabi ajarkan dalam solat kita, iaitu dalam tasyahud ataupun tahiyat itu. Kalau kita lihat ucapan tasyahud ataupun tahiyat tu, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, itu pujian kita kepada Allah. Kemudian selepas daripada itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ucapkan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah perkara yang lain, doa selepas daripada tahiyat dan sebagainya, datang selepas daripada selawat. Jadi itulah adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita nak minta doa atau berdoa kepada Allah. Dan Nabi menyebutkan tentang selawat ini, siapa yang banyak berselawat ke atas Nabi adalah golongan yang dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Abdullah bin Shaddad akhbarahu an Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun gharib. Wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran wa kataba lahu biha ashra hasanat. Daripada Abdullah bin Shaddad, beliau menyatakan, kabarkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama, yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat ke atasku. Jadi ini merupakan hadis yang hasan menurut Imam Tirmizi. Siapa yang paling banyak berselawat ke atas Nabi, maka inilah golongan yang akan berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Salah satu lagi riwayat yang lain, man salla alayya salatan, siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Itu Allah akan memujinya 10 kali. Allah akan melimpahkan kebaikan, keberkatan kepadanya 10 kali. Wa kataba lahu biha asyra hasanat, dan Allah akan menulis baginya 10 kebaikan. Jadi ini antara kelebihan selawat ke atas Nabi. Dalam sebuah lagi hadis, wa an Ubay bin Ka'b qal qultu ya Rasulullah inni uksiru salata alaik fakam aj'alu laka min salati faqala ma syi'ta qultu ar-rubu' qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak qultu an-nisf qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak qultu fas-sulusain qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak qultu aj'alu laka salati kullaha qala iza yakfi hammaka wa yukaffir laka zambaka. Daripada Ubay bin Ka'ab katanya, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uksirus salata alaik, wahai Rasulullah, aku memperbanyakkan selawat ke atasmu, aku hendak memperbanyakkan selawat ke atasmu. Fakam aj'alu laka min salati, maka berapa banyak selawat yang patut aku ucapkan untukmu, ke atasmu. Faqala ma syi'ta, kemudian kata Nabi, berapa banyak yang kau kehendaki. Itu banyak mana pun boleh. Qultu ar-rubu', kemudian Ubay tanya lagi, adakah 1/4? Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Apa yang kau kehendaki? Kalau engkau tambah, maka ia lebih baik buat engkau. Qultu an-nisfa qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Kemudian kata Ubay lagi, adakah 1/2, separuh? Kemudian jawab baginda, ma syi'ta, apa yang kau kehendaki, ikut apa yang kau kehendaki. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Maka jika engkau tambahkan, maka itu lebih baik buatmu. Qultu fasulusain, kemudian aku berkata, iaitu Ubay berkata, fasulusain, adakah 1/3? Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Ikut apa yang kau kehendaki. Jika engkau tambahkan, maka itu lebih baik buatmu. Qultu aj'alu laka salati kullaha, patutkah aku jadikan selawat aku ke atasmu pada sepanjang waktu? Qala izan yakfi hammaka wa yukaffir laka zambaka. Kemudian kata baginda, jika begitu maka engkau akan dicukupkan keperluanmu dan akan dihapuskan segala dosa-dosamu. Jadi hadis hasan riwayat Tirmizi. Jadi di sini Ubay bin Ka'ab bertanya tentang berapa banyak jumlah selawat yang patut beliau ucapkan ke atas Nabi. Nabi kata terpulang, kalau lebih banyak itu lebih baik. Cuma di sini ada satu kata-kata Ubay di sini, aj'alu laka salati kullaha, patutkah aku jadikan selawatku ke atasmu itu pada sepanjang waktu. Di kullaha di sini ni menurut sebahagian ulama hadis, mereka mengatakan Ubay ini bertanya tentang suatu waktu yang tertentulah. Maksudnya dia ada suatu waktu yang dia nak berdoa kepada Allah. Jadi waktu tu contohnya waktu petang ke contohnya,
dia nak berdoa, atau waktu malam ke nak berdoa. Jadi waktu tu waktu yang dia nak berdoa tu, itu merujuk kepada kullaha ni. Sepanjang waktu tu, sepanjang waktu yang dia peruntukkan untuk berdoa kepada Allah tu. Bukanlah maksudnya sepanjang hari itu selawat semata-mata. Kerana yang afdal bagi seorang yang beriman itu dia mempelbagaikan selawat, kemudian berzikir, membaca Quran, menuntut ilmu. Dia mempelbagaikan ibadah itu. Itu yang lebih afdal bagi seorang mukmin. Bukanlah maknanya sepanjang hari itu selawat semata-mata tanpa melakukan perkara yang lain. Yang dimasukkan di sini adalah suatu waktu yang tertentu. Mungkin selepas solat ke, ataupun mungkin ketika waktu tengah malam ke, setengah jam tu, waktu untuk berdoa, jadi waktu tu yang dikhususkan untuk solat ke contohnya, selawat contohnya. Yang penting di sini adalah hadis Nabi ajarkan bahawa memperbanyakkan selawat itu lebih baik bagi seseorang itu. Jadi itu tanda yang kedua, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Kerana selawat itu merupakan suatu doa yang kita minta supaya Allah berikan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita meminta Allah berikan kebaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan balas kepada kita, Nabi sebutkan 10 kali ganda. Ataupun 10 kebaikan yang lain Allah akan berikan kepada kita. Baik. Tapi dalam kita nak berselawat ni, kita yang terbaik sekali adalah selawat yang Nabi ajarkan kepada para, itu selawat yang dibaca dalam solat tu, yang disebut sebagai selawat Ibrahimiyah. Itulah selawat yang paling baik yang patut untuk kita amalkan. Yang paling minimum, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau yang panjang sikit, seperti mana yang kita baca dalam solat, itu selawat Ibrahimiyah itu. Baik. Kemudian seterusnya yang ketiga, antara tanda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan segala yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Katsir bin Abdullah, daripada Katsir bin Abdullah, an abihi, daripada bapanya, an jaddihi, daripada datuknya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal bin Al-Harith, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda kepada Bilal bin Al-Harith, i'lam, ketahuilah, qala ma a'lamu ya Rasulullah. Kemudian kata Bilal bin Al-Harith, apakah yang patut aku ketahui wahai Rasulullah? Qala i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal. Kemudian qala, kata Bilal bin Al-Harith ni lagi, qala ma a'lam ya Rasulullah, apakah yang patut aku ketahui wahai Rasulullah? Qala annahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajr mithla man amila biha. Annahu man ahya sunnatan min sunnati, bahwasanya siapa yang menghidupkan suatu sunnah daripada sunnahku, qad umitat ba'di, yang telah terhenti selepas kematianku, kewafatanku, fa inna lahu minal ajri mithla man amila biha, maka dia akan mendapat ganjaran sesuai dengan orang yang mengamalkannya selepas daripadanya. Iaitu apabila seorang itu mengamalkan sunnah Nabi, kemudian orang lain mengikutnya, maka dia akan dapat ganjaran yang sama. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, yang takkan dikurangi sedikit pun daripada pahala mereka. Disebabkan dia yang menjadi golongan yang menghidupkan sunnah itu, kemudian diikuti oleh orang yang lain, maka dia akan dapat pahala seperti mana pahala mereka juga.
tanpa dikurangkan sedikit pun daripada pahala mereka. Wa mani betada'a bid'atan dhalalatan. Dan siapa yang membuat suatu bid'ah, perkara yang baru dalam agama, itu suatu bid'ah yang sesat, la yardaha Allah. Allah yang tidak diredai Allah dan juga Rasulnya, kana alaihi mithlu asamin man amila biha. Baginya adalah dosa seperti mana dosa orang yang beramal dengannya. La yanqusu zalika min auzarin nasi syai'an. Dan tidak mengurangkan sedikit pun daripada dosa-dosa manusia yang mengamalkannya itu. Ini siapa yang buat suatu bid'ah, perkara yang baru dalam agama yang tak diajarkan Nabi SAW, kemudian perkara tersebut diamalkan pula oleh orang selepasnya, maka dia akan dapat dosa sama seperti mana orang yang mengikuti dia mengamalkan perkara yang bid'ah itu. Jadi ini merupakan hadis yang hasan menurut Imam At-Tirmizi. Baik. Ini juga antara tanda mencintai Nabi SAW adalah dengan sentiasa melaksanakan sunnah, menghidupkan sunnah baginda dan meninggalkan bid'ah, iaitu perbuatan yang tidak diajarkan oleh baginda SAW. Jadi hari ini kita lihat berkenaan dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Merupakan suatu kecintaan yang mana dia tidak datang secara fitrah kepada manusia. Ada manusia yang bahkan membenci Nabi SAW walaupun di kalangan ahli keluarga baginda. Jadi kita lihat bagaimana Abu Lahab, pakcik baginda sendiri, benci kepada baginda SAW. Kerana kecintaan kepada Nabi SAW ini bukanlah kecintaan yang tabi'i. Dia tak akan datang melainkan dengan ilmu dan juga pemahaman kepada agama, kepada Quran dan juga As-Sunnah itu. Dengan kefahaman kepada agama dan juga ilmu itu, barulah kecintaan kepada Rasul itu akan ada. Tak sama seperti cintakan ibu bapa, cintakan kaum keluarga, cintakan anak-anak, cintakan rakan dan sebagainya. Ini semua kecintaan yang tabi'i, yang ada pada manusia, bahkan ada pada orang yang kafir sekalipun. Tapi kecintaan kepada Nabi ini perlu kepada ilmu dan juga pemahaman. Kerana ia merupakan suatu perintah daripada Allah. Wajib ke atas orang itu untuk mencintai Nabi SAW. Jika kita mencintai Allah, maka dalam masa yang sama kita juga wajib mencintai Nabi SAW. Dan antara tanda mencintai Nabi SAW yang pertamanya adalah mendahulukan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu lebih daripada segala-galanya. Kerana kata Uthman bin Affan, siapa yang mencintai sesuatu itu, dia akan selalu untuk menyebutkannya. Siapa yang cintakan Allah dan juga Rasul, dia akan selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, akan selalu membaca hadis-hadis Nabi, mempelajari hadis-hadis Nabi. Kemudian yang keduanya, antara tanda mencintai Nabi adalah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda SAW. Itu dengan selawat-selawat yang baginda ajarkan kepada para sahabat. Kemudian seterusnya adalah dengan menghidupkan sunnah baginda dan meninggalkan perbuatan yang bid'ah, iaitu yang tidak diajarkan baginda SAW. Baik. Jadi untuk pagi ini saya ini dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada yang akan datang. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ni jadi kan untuk buat apa dia tu, apa-apa yang Nabi, mencintai Nabi tu, ada tak catatan dalam buku Ustaz? Daripada kita bangun tidur sampai kepada kita tidur balik the whole day. Ada Okey. buku khas tak? Ada buku khas kita nak refer. Tentang amalan Nabi ke?
ialah kita nak menghidupkan sunnah. Dia ada suatu buku doa dipanggil Hisnul Muslim. Oh, Muslim. Hisnul Muslim. Ya, Ustaz Baharudin buat tu kan? Yang Ustaz Baharudin terjemahkan tu. Yang kecil tu. Yang kecil tu. Okey. Dalam tu ada memang dah dihimpunkan doa-doa daripada bangun pagi sampailah lengkaplah seluruh kehidupan tu bagi seorang Muslim. Seperti mana yang Nabi ajarkan adalah hadis-hadis baginda. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey Ustaz. Okey. Jika tak ada apa-apa lagi, saya kata dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada ayat-ayat Allah dan juga daripada hadis-hadis Nabi ini. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ni golongan yang sangat-sangat cintakan Allah dan juga Rasul, dengan kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari kitabullah dan juga sunnah Rasulullah itu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.